Selamat kembali murid-murid. Untuk hari ini cikgu harap kamu semua telah bersedia dan bersemangat untuk PDP kita seperti biasa. Kalau kita lihat, cikgu ada paparkan ayat biasa dan ayat songsang. Murid-murid tahu tak apa itu ayat biasa dan ayat songsang? Kalau masih tak tahu, jangan risau, kita akan belajar ayat tersebut pada hari ini. Tapi terlebih dahulu kita tengok dulu fokus utama kita pada hari ini. Untuk fokus utama kita, bagi standard kandungan, cikgu menggunakan 5.3 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks. Dan bagi standard pembelajaran pula, kita gunakan 5.3.4 iaitu memahami dan membina ayat susunan biasa dan susunan songsang. Jadi sekarang ni kita akan lihat objektif pembelajaran kita. Untuk objektif pembelajaran ada 2 objektif yang perlu kamu capai. Yang pertama, kamu perlulah dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat biasa mengikut konteks dengan betul. Dan yang kedua, kamu perlulah juga dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat songsang mengikut konteks dengan betul. Boleh murid-murid? Jadi tanpa melengahkan masa lagi, seperti yang cikgu papar ini, pada hari ini kamu akan belajar tentang aspek tata bahasa, iaitu ayat biasa dengan ayat songsang. Jadi sebelum cikgu jelaskan apa itu ayat biasa dan apa itu ayat songsang, mari kita lihat paparan ini. Di situ apa yang boleh kamu lihat? Di situ cikgu ada letak kek kan. Kek tu ada gambar, betul tak? Jadi di situ cikgu ada letak 2 ayat. Ayat yang pertama yang berwarna biru, kek itu sangat cantik. Dan ayat yang kedua, cikgu gunakan warna merah. Itu cantik sangat kek itu. Apa beza dua-dua ayat tersebut? Mari kita lihat. Kedua-dua ayat tersebut hampir sama kan? Cuma susunan ayatnya berbeza. Jadi yang biru itu merupakan apa? Kalau kita baca ayat tersebut macam ayat biasa kan? Subjek di hadapan dan kemudian diikuti dengan predikat. Dan ayat yang berwarna merah itu, itu merupakan ayat songsang. Betul tak? Sebab kalau kita lihat di situ predikat di hadapan dan subjek di belakang sebenarnya sama tapi susunan sahaja berlainan. Mungkin ada dalam kalangan kamu yang masih tidak jelas. Apa yang cikgu katakan ini? Kenapa itu ayat biasa? Kenapa itu ayat songsang? Jangan risau murid-murid. Cikgu akan terangkan satu persatu. Yang pertama sekali kita akan lihat apa itu ayat biasa. Boleh? Jom kita lihat sama-sama. Terlebih dahulu cikgu nak terangkan apa itu ayat biasa. Ayat biasa ni kalau kita lihat dalam susunan ayat biasa, kedudukan subjek adalah di hadapan predikat. Murid-murid, dah tengok contoh yang telah disediakan oleh cikgu. Di sini cikgu ada nyatakan, cikgu ada gariskan dengan warnakan supaya kamu lebih dapat lihat dengan jelas subjek dengan predikat dalam ayat tersebut. Di situ cikgu gariskan warna merah untuk kek itu dan biru untuk sangat cantik. Kek itu merupakan subjek dan kemudian diikuti dengan predikat iaitu sangat cantik. Ini merupakan susunan ayat biasa. Sebab subjek akan di hadapan dan predikat akan di belakang. Itu sahaja yang perlu kamu fikir sebenarnya. Jadi kita lihat pula apa itu ayat songsang. Ayat songsang ini dalam susunan ayat, predikat akan dipindahkan ke hadapan subjek. Maksudnya kalau ayat biasa subjek di hadapan kan. Kalau songsang ni kita terbalikkan. Subjek akan di belakang, manakala
predikat akan di hadapan. Jelas? Mari kita lihat contoh. Okey, tadi awal-awal tadi cikgu dah bagi contoh ayat yang sama. Okey, cuma sekarang ni cikgu ada warnakan, okey, untuk membezakan predikat dan subjek supaya kamu lebih jelas. Okey, jadi ayat yang sama, sangat cantik kek itu. Okey, di situ predikat cikgu gariskan dengan warna biru dan kek itu iaitu subjek cikgu gariskan dengan warna merah. Okey, itu subjek di belakang, nampak tak? Cuma pemindahan sahaja subjek ke belakang, predikat ke hadapan. Manakala tadi kalau yang biasa, subjek di hadapan dan predikatnya di belakang. Okey, cuma tukar tempat sahaja. Okey. Mungkin ada yang dalam kalangan kamu tertanya-tanya, cikgu macam mana nak tukar ayat biasa kepada ayat songsang ataupun macam mana nak tukar ayat songsang kepada ayat biasa. Okey, jangan risau. Okey, jom kita masuk ke aktiviti yang pertama, iaitu menukarkan ayat songsang kepada ayat biasa. Okey, di sini cikgu ada berikan satu ayat yang berbeza. Okey, dan cikgu nak kita tukar sama-sama ayat songsang ini kepada ayat biasa. Macam mana tu? Okey, pertama sekali cikgu nak kamu gariskan predikat dan juga subjek yang ada dalam ayat tersebut. Okey, jadi sangat mahir membuat kek Puan Zurah. Okey, di mana subjeknya dan di mana predikatnya? Biasanya subjek ni merujuk kepada nama kan? Perkara yang diterangkan. Okey. Jadi di situ Puan Zurah lah kan. Jadi subjeknya dan sangat mahir membuat kek. Itu merupakan predikat. Boleh murid-murid? Okey, jadi kalau kita nak tukar jadi ayat biasa, kita tukar sahaja posisi predikat dan subjek kita. Okey? Subjek di hadapan iaitu Puan Zurah dan kemudian diikuti dengan predikat iaitu sangat mahir membuat kek. Jadi ayat biasa kamu akan menjadi Puan Zurah sangat mahir membuat kek. Okey? Boleh? Begitulah cara kamu nak tukarkan ayat songsang kepada ayat biasa. Okey, aktiviti yang kedua pula cikgu nak kita sama-sama menukar ayat biasa kepada ayat songsang. Tadi kita dah tukar ayat songsang kepada biasa kan? Okey, sekarang ni ayat biasa pula akan ditukar kepada ayat songsang. Okey, di sini ada ayat yang berlainan iaitu Puan Zurah membuat pelbagai jenis kek. Okey, di situ mana subjeknya, mana predikatnya? Cikgu nak kamu gariskan ya. Okey, jadi gariskan Puan Zurah dan Puan Zurah tu apa dia? Subjek kan? Okey, dan kemudian pembuat pelbagai jenis kuih itu predikat. Okey? Jadi, tukar posisinya supaya ayat kamu akan menjadi ayat songsang. Okey, jadi predikat akan di hadapan iaitu pembuat pelbagai jenis kuih dan barulah diikuti dengan subjek iaitu Puan Zurah. Okey, jadi ayat songsang yang lengkap kamu adalah pembuat pelbagai jenis kuih Puan Zurah. Jadi senang sahaja sebenarnya kalau kita nak tukar ayat biasa kepada ayat songsang ataupun ayat songsang kepada ayat biasa. Yang penting kita tahu mana subjeknya, mana predikatnya dan kemudian kita tukar sahaja posisi mereka. Okey? Untuk ayat biasa, subjek di hadapan, predikat di belakang dan untuk ayat songsang, predikat di hadapan, subjeknya di belakang. Boleh murid-murid? Okey, jadi sebagai rumusannya, apa yang telah kamu belajar sepanjang video pembelajaran ini? Ya, kamu telah belajar tentang ayat biasa dan juga ayat songsang, betul tak? Okey, dan di situ kamu telah belajar tentang cara menukar ayat songsang kepada ayat biasa dan juga kamu telah belajar tentang macam mana nak tukar ayat biasa kepada ayat songsang. Okey, jadi harap video yang ringkas ini dapat membantu kamu semua untuk menjawab kuis hari ini.
Walaupun video ini ringkas, cikgu harap ia dapat memberikan kamu idea ataupun konsep apa itu ayat biasa dan juga apa itu ayat zongsang. Dan macam mana pembinaannya, dan macam mana kita nak tukarkan ayat biasa kepada ayat zongsang dan sebaliknya. Jadi selamat belajar. Kita akan jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Bye murid-murid.